Nak tunjuk perbezaan pada kita punya saudara-saudara yang berkebun ni, perbezaannya bila kita pakai dengan tak pakai. Boleh hidup, bukan tak boleh hidup, tapi hasil itu tak 100%. Kita nak hasilnya 100%. Ponek kita berbaloi. Hai, Assalamualaikum. Ini kita jumpa lagi. Tadi kita dah cerita sikit pasal durian. Hari ni kita dekat kampung Teluk Berembang, di mana kita di kebun tanaman Napier. Hari ni saya nak cerita berkenaan dengan Napier. Luasan tanah ni lebih kurang 1 ekar untuk projek Napier. Nama Napier benih yang kita tanam ni BTN. Napier jenis tanaman baru lah. Jadi apa yang saya nak kongsi hari ni adalah perbezaan lokasi yang menggunakan dolomite, PRS dan phytobactic dengan yang tak guna dolomite, tak guna PRS. Jadi ni hasil, kalau tuan-tuan boleh tengok, ni adalah hasil apabila kita guna dolomite, phytobactic, PRS, di mana ini baru 2 minggu. Baru 2 minggu ditanam. Kau tengok dia punya keluar tu, ruas dia hanya 2 ruas je. Dia punya hasil keluar tu, dia punya daun dia tu membiak. Orang kata apa, pucuk itu keluar. Kau tengok, kau tengoklah dia punya pucuk tu. Hasil-hasil ulat pun tak ada. Ni kesan yang guna sini PRS, phytobactic, dolomite. Dolomite asas lah. Dolomite wajib. Dolomite cerita mana pun mesti wajib ada. Ni baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Okey, sekarang kita saya pergi plot yang saya buat untuk buat perbandingan itu. Saya ada tompek yang saya hanya pakai dolomite dan phytobactic je. PRS tak ada. Jom. Jadi yang tadi itu kita dah tengok itu PRS, phytobactic dengan dolomite. Hanya kita tengok pula dia punya kawasan bila saya pakai dolomite dengan phytobactic je. Okey, ni kawasan dolomite yang phytobactic. Ini semua kita tanam pada masa yang sama, waktu yang sama. Kadar siraman sama, apa semua sama. Beza phytobactic, dolomite dengan PRS. Yang ni yang tak pakai PRS. Ini yang tak pakai PRS. Hanya phytobactic dengan dolomite je. Daripada kadar pertumbuhan itu kurang sikit lah. Tak sama macam PRS tadi. Dia tumbuh tapi dia punya pucuk tu keluar tak macam yang tadi. Kalau tadi tu tengok mengombik keluar dia punya pucuk. Mengombik keluar kan. Ni ada kurang sikit. Dia kurang sikit. Nak tengok. Ni phytobactic dengan phytobactic dan juga dolomite je. PRS tak masuk lagi. Ni kawasan tu kita dah tengok tadi. Phytobactic punya kawasan tu mengombik, jadi kita akan spray dah benda ni. Spray dengan phytobactic, dengan dolomite, dengan PRS, sorry, dengan PRS. Ada juga berapa persen yang tak jadi. Biasalah tanam-tanam tu 30%, 20% tak jadi, tu biasa. Tu dalam pertanian tu biasalah kan. Tapi kita dapat bantu dia dengan penggunaan dolomite, PRS, phytobactic ni untuk mempercepatkan dia punya pucuk tumbuh pokok sihat. Ni kurang, dia kurang. Pasal apa? Ini saya tak spray PRS. Ni memang PRS tak masuk apa lagi ni. Ni kawasan ni PRS tak masuk apa lagi. Jadi dia punya pertumbuhan tu agak berbeza dah dengan tadi. Jauh beza Yang tadi tu kita tengok mengombik-ngombik keluar dia punya pucuk. Kalau semua tengok, kenapa saya buat sana sembuh, sini tak sembuh. Saya ada satu lagi. Jadi satu plot tu memang dolomite tak ada, PRS tak ada, phytobactic tak ada. Tujuannya kita nak tunjuk perbezaan. Kenapa perbezaan dia? Kita nak tahu ada kesan tak? Ada efek tak? Orang kan kita kau cakap ni ada kandungannya, dia orang tak percaya kalau tak ada tunjuk bukti. Jadi sekarang kita membuktikan dengan hasil yang tumbuh. Tu tujuan yang sebenar. Jadi tujuan yang saya buat belah sana tu ada spray semua. Maknanya phytobactic, PRS dengan dolomite tadi. Sebelah sini hanya PRS dan dolomite, phytobactic dan dolomite saja. Tujuannya nak tengok perbezaan. Dan kalau tengok kenapa saya buat jarak-jarak ni, sebab kawasan ni kita nak buat 3 jenis. Maknanya 3 pengolahan. Maknanya rumput lembu, Napier,
labu manis dan juga kredit. Tu pasal saya buat 5 kaki. Saya nak tunjuk apa perbezaan pada kita punya saudara-saudara yang berkebun ni. Perbezaannya bila kita pakai dengan tak pakai. Boleh hidup, bukan tak boleh hidup, tapi hasil itu tak 100%. Kita nak hasilnya 100%. Ponek kita berbaloi. Kita tengok yang satu lagi kan, saya tunjuk yang langsung tak pakai. Okey, jom. Okey gang. Ni kebun yang saya cakap tadi lah, yang pasal Napier tadi. Saya dah tunjuk beza dia tak pakai dengan pakai. Ini Kak Yong, seminggu awal daripada yang tadi. Seminggu awal. Jadi kalau seminggu awal sepatut dia lagi copek lagi sanon kan. Okey ni. Dia tumbuh, bukan tak tumbuh, jadi tapi tak semaksimum yang tadi. Ni. Mana lagi? Ni. Nampak? Tak semaksimum. Ni saya hanya ubur dolomite saja. Saya tak spray Phytobiotic, tak spray PRS. Dolomite pun pada awalnya saya tak langsung, tapi saya takut dia mati. Takut dia tak besar, saya ubur je. Pada awal dia tak ubur. Awal-awal penanaman saya tak ubur. Sebab apa? Dia dah pasal dah start lah macam ni, tak keluar kan. Dia dah tak keluar. Dia dah tak jadi. Dia dah tak jadi. Yang lain tu mana saya boleh selamatkan, saya keluarkan, saya ubur dia dolomite. Alhamdulillah selamat sikit lah. Di sini saya rasa dalam 20% je yang hidup. Kalau kalian tengok yang tadi tu nampak berbaris kan. Ni tak ada, mana ada. Ni baris ni mana ada. Selang-selang 20% lah. Saya rasa 20%. Kaedah sama, proto tanah semua sama. Yang bezanya saya starting tak pakai dolomite langsung dan saya tak rendam dengan Phytobiotic. Yang sana tu saya rendam dengan Phytobiotic, saya masuk PRS satu plot, yang satu plot lagi dolomite dan PRS saja. Saya tak masuk saya dolomite dengan Phyto saja. PRS tak masuk. Yang ni saya tak bagi apa lagi. Saya hanya bagi dolomite ni kali dah rasa nyawa-nyawa ikan tu saya masukkan dolomite. Saya cuba selamatkan balik lah. Tapi alhamdulillah dia keluar lah. Dia keluar. Alhamdulillah dia keluar. Dia keluar. Tapi tak semeriah yang kat sana. Yang kat sana tu kalau kita tengok dia keluar itu meriah, bercabang-cabang. Macam rumput gajah jadi dia punya ni. Mengombik kan cakap. Ni tak ada. Ni tak boleh nak cakap mengombik pun. Tak lebar. Daun ni pun tak lebar. Daun ni pun tak berkilat macam kat sanon. Daun ni tak hijau lah. Tak poket macam sanon tadi kita tengok kan, dia poket dan dia ni cantik lah, puas hati dah kita tengok. Ni baru keluar nampak. Sikit ya. Sikit ujung nampak kecil saiz. Ini tak apa. Kita pump dia lepas ni pakai PRS. Kita akan pump dia. Kita akan bantai dia. Ni pun saya tanam ni. Belum keluar lagi. Ni seusia dengan yang sana. Cuma ni tak keluar lagi. Sana tu dah start keluar. InsyaAllah saya akan pump lah. Saya dah tahu dah. Ini saya bukan nak jual barang apa, bukan. Ni saya nak kongsi pengalaman yang mana kita guna dengan tak guna. Kalau besar awal-awal ni takkan kita nak bantai dia baja-baja kimia. Dia boleh nak hidup. Ni saya beritahu yang sana dah guna, yang ni belum guna. Padahal ni awal seminggu. Jadi saya kongsikan hasil lah. Kita ni bertani ni nak tengok hasil lah. Bukan cerita ponek je. Kita nak hasil tu yang hilang ponek. Jadi ni gasor ni ponek lah. Ni kawasan ni ponek. Ponek menanam dia tak keluar 100%. Kat sana tu sojuk sikit hati sebab hasil dia tu keluar. Jadi kita kat mana pun asas pertanian ni kena ada ABC tu. Saya punya sifu ada bagi kongsi ilmu. Air, baja, cahaya mesti ada. Jadi penuh baja. PRS tu antara yang membangkitkan dia punya kesuburan tu. Macam orang dah kalau subur boleh. Jadi